أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada kelas yang kedua, iaitu kelas PDPR kali kedua, pengajaran dan pembelajaran di rumah, pada tarikh 26 Januari 2021 dan pada hari Selasa. Hari ini kita akan membincangkan dan kita akan mempelajari iaitu mata pelajaran yang pertama Al-Quran, yang kedua ibadat dan yang ketiga jawi. Dekat sini ada sedikit pesanan daripada Ustaz. Pesanannya ialah, jika kamu malas belajar, maka kamu harus menanggung perinya jahil. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya apa murid-murid? Kita ni mestilah ada semangat untuk sentiasa nak belajar dan belajar lagi. Maksudnya jangan pernah kita berhenti untuk belajar. Sebab apa? Belajar ni tak pernah pun merugikan. Tetapi belajar ni malah menguntungkan kita. Kita pergi ke slide seterusnya. Sebelum kita memulakan pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa memulakan pelajaran. Okey, tanda tangan sama-sama. Kita baca doa sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Di sini ada pesanan sedikit daripada Ustaz. Membaca doa merupakan adab ketika belajar. Jadinya apa? Sebelum kita nak mulakan pelajaran, sebelum kita nak mula belajar, sebelum kita nak buat kerja rumah walaupun, bacalah doa supaya apa? Supaya perbuatan kita tu, apa yang kita lakukan itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Slide seterusnya. Mari kita sama-sama baca selawat tafrijiyah. Kita baca dengan nyanyian lagu selawat tafrijiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat ni adalah perkataan jamak bagi solat. Kita dah belajar apa tu solat, yang bererti doa atau pujian. Jadi kita baca selawat ni sebenarnya kita mohon dekat Allah. Kita minta doa. Kita berdoa kepada Allah. Dan kita puji kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, mari kita mengaji Al-Quran sama-sama. Kalau awak ada Al-Quran, ambil Al-Quran, buka Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 5 hingga 16, muka surat 2. Kita akan baca satu muka dahulu.
Okey, murid-murid, kalau awak dah ambil Al-Quran, awak dah buka muka surat yang pertama, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Kita mulakan bacaan kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian buka pada ini kita dah baca pada kelas lepas. Kita baca muka surat yang ketiga. Surah Al-Baqarah ayat 5 hingga 16 insya-Allah kalau sampai. Jadinya macam mana? Sama macam yang lepas, Ustaz baca, kemudian awak baca pula. Satu ayat, satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jawab baca. Innal kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Kalau Ustaz telah maju, awak stop, berhentikan video ni dekat tempat mana yang Ustaz dah habis satu ayat. Kemudian barulah awak mula baca. Lepas tu habis awak baca, baru sambung balik video ni. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Awak habis baca? Dah habis baca? Sadaqallahul Azim. Okay, Alhamdulillah kita dah baca habis untuk surah Al-Baqarah ayat 5 hingga 16. So, sekarang ni kita baca, kita tutup bacaan ngaji kita dengan bacaan doa. Allah Ta'ala. Dengan bacaan doa khatam Al-Quran. Tangan sama-sama, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai bacaan Al-Quran kita, dah habis baca doa pun. Kemudian kita pergi kepada mata pelajaran ibadat. Minggu lepas, kelas yang sebelum ni Ustaz dah ajar tentang waktu solat, betul atau tidak? Ustaz Ustaz punya ni. Yang lepas, kita dah belajar tentang waktu solat. Oh, ada ni. Belajar kita pandang balik. Tak cantik mana ni. Kita tukar warna biru. Okay, kita ambil pensel. Yang lepas kita dah belajar tentang waktu solat. Dan hari ini kita nak belajar tentang syarat wajib solat. Sebelum kita pergi kepada syarat wajib solat ini, Ustaz nak kita recall balik, ingat balik semula apa yang kita dah belajar, apa tentang waktu solat ni yang kita dah belajar. Okay, jom kita sama-sama. Okay, yang pertama sekali, kita dah belajar tentang waktu solat. Waktu solat ada 5, betul tak? Waktu solat ada 5, betul kan? Okay, yang pertama adalah subuh, zuhur, asar. Saya keluarkan pen. Okay, yang pertama adalah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Kalau boleh, Ustaz nak awak hafal macam mana ejaan subuh, macam mana ejaan zuhur. Switch. Macam mana? Okay. Allah, hilang balik Ustaz punya pen. Okay. Keluarkan balik pen. Tukar. Ni. Okay. Ustaz nak, okay. Waktu solat ada 5, betul tak? Iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Ada setengah daripada awak masa buat latihan tugas ni lepas, salah eja waktu zuhur. Awak eja zuh, lepas tu ada apa? Lepas tu awak eja ada waw kat sini. Salah. Ejaan zuhur sebenarnya zahara sahaja.
sama dengan maghrib, isyak. Jadi Ustaz nak cuba awak ingatkan semula ejaan subuh ni macam mana. Kalau boleh tulis dekat dalam buku. Okay, kemudian Ustaz nak terangkan balik semula secara secepat je, secara sekali lalu je, sekali pandang, sekali lalu sahaja. Yang pertama adalah kita pergi kat waktu subuh. Waktu subuh adalah bila mana? Kat mana? Kat sini. Ini adalah waktu subuh. Waktu subuh ini panjangnya ataupun dia punya tempoh dia sama lebih kurang dengan waktu maghrib. Waktu subuh, habisnya waktu subuh bila masuknya waktu syuruk. Waktu syuruk ni apabila terbit matahari. Kalau awak tengok dekat luar, awak keluar rumah lepas awak solat subuh tu, awak tunggulah sekejap. Orang panggil apa? Sunrise, matahari terbit. Awak tengok matahari tu nak terbit. Bila matahari tu terbit, maka habislah waktu subuh. Itu dah dinamakan waktu syuruk. Kemudian matahari tegak dekat atas kepala awak. Biasanya pukul berapa? Pukul 12.30 hari. Ini pukul 12.30 hari ni. Allah hilang pula. Pukul 12.30 hari. Pukul 12.30 hari. Salah ambil. Pukul 12.30 hari, biasanya matahari tegak terpancak dekat atas awak. Ni kosong ni. Tegak terpancak dekat atas awak. Matahari dekat sini. Maka sebenarnya kalau awak tengok, cubalah nanti petang ni, awak keluar, awak tengok kejap lagi. Tak, terlepas pula. Esok. Pukul 12.30 hari ni awak keluar, awak tengok bayang-bayang awak ni kat mana? Dekat bawah awak ke dekat tepi? Mana satu? Mesti bayang-bayang awak ni berada dekat bawah awak ni. Okay. Kemudian, bila masuknya waktu zuhur ni apabila matahari gelincir sedikit daripada atas kepala awak ni. Maksudnya dia dah beredar ke kiri sikit ni. Kalau tengok dekat cursor Ustaz ni kan, dekat mouse Ustaz, dekat pen ni, dia dah berada dekat tepi sikit awak. Ustaz tunjuk anak panah ni, dia berada dekat sini. Maka bayang-bayang awak lagi bukan dekat tepi ni. Maka bayang-bayang awak dah mula memanjang. Memanjang ke tepi ke depan ke kiri ke mana-mana lah. Sebab tengok matahari awak tu berada dekat mana. Depan awak ke, belakang awak ke, kiri kanan awak ke. Tengoklah. Jadi awak punya bayang-bayang ni dah mula memanjang. Kemudian waktu asar pula pergi lagi dekat sini. Tibalah waktu asar. Terlebih pula. Waktu asar dekat sini saja. Sekejap Ustaz padam balik. Okey, padam balik. Okey. Waktu asar adalah berada dekat sini. Bila matahari dekat sini, bayang-bayang awak makin memanjang. Panjangnya bayang-bayang awak ini sampainya sama paras dengan tinggi awak. Ataupun kalau awak gunakan tongkat, awak gunakan kayu, pacak dekat tanah. Sepak macam tu bunyi dia. Maka panjang kayu tu, panjang bayang-bayang tu sama dengan panjang kayu yang awak pacak tu. Itu dah masuk waktu asar. Dan seterusnya sampailah waktu maghrib. Nak masuk waktu maghrib macam mana? Matahari tu nak terbenam. Matahari terbenam. Matahari terbenam itulah waktu maghrib. Bila matahari terbenam, awak akan nampak dekat langit warna dia saga merah ataupun merah saga. Macam orang-orang sikit. Sebab apa? Sebab matahari nak terbenam dah. Matahari terbenam. Jadi, dia punya cahaya matahari tu keluar dia memancar warna orang-orang sedikit. Kalau biasa awak tengok, biasa dekat pantai lah. Pantai memang nampak. Sebab apa? Sebab pantai tu luas. Kalau dekat sini nampak bangunan banyak sangat, susah nak nampak. Okey, kemudian sampailah waktu isyak. Waktu isyak bila apa? Bila syafaq tu dah tak ada tadi tu. Iaitu warna merah-merah orang-orang tu, matahari memang dah terbenam seluruhnya. Maka sampailah waktu isyak dan sampailah ke subuh semula. Jadinya, tadi dah habis kita recall, kita ingatkan balik tentang pelajaran yang lepas iaitu waktu solat. Kita dah tahu zuhur macam mana, asar macam mana, maghrib macam mana. Tadi zuhur matahari dah tergelincir sikit daripada atas tu. Maka bayang-bayang awak dah mula memanjang. Tapi panjang dia tak panjang sama macam awak. Tak panjang macam yang awak letak tadi pacak tongkat, pacak kayu tu. Tapi dia dah memanjang sedikit. Bila waktu asar, bayang-bayang awak tu sama panjang dengan awak ataupun bila awak pacak kayu, cepak macam tu. Makanya apa? Makanya panjang bayang-bayang dekat kayu tu sama dengan tinggi panjang kayu tu.
Okey. Jadi sekarang ini kita pergi dekat syarat wajib solat. Kita nak belajar tentang syarat wajib solat. Ustaz keluarkan pen Ustaz. Maka syarat wajib solat yang pertama. Syarat wajib solat ni macam mana kita nak faham? Syarat wajib solat ini bila seseorang tu memenuhi syarat, maka dia wajib untuk solat. Bila tak solat, berdosa. Contoh, kita bagi contoh yang pertama. Contoh yang pertama, syarat wajib solat adalah Islam. Setiap individu yang beragama Islam, setiap individu yang dinamakan Muslim ataupun Muslimah, Muslim itu adalah orang lelaki yang beragama Islam, Muslimah adalah orang perempuan yang beragama Islam. Maka siapa individu yang beragama Islam, maka dia wajib solat. Dia wajib solat. Okay, sekejap. Okay. Kita pergi yang kedua. Jadinya, bila awak dah tahu, Ustaz, alamak Ustaz, macam mana ni? Adik saya kecil-kecil tu memang dah agama Islam, lahir-lahir kat agama Islam. Jadi dia dah wajib solat ke? Sabar, bukan, belum lagi. Tengok ni. Yang kedua pula adalah baligh. Baligh ni Ustaz salah eja ni. Baligh. Baligh, lam, ghin. Ni baru baligh. Ni salah eja ni. Okay. Baligh ini bila awak dah sampai, iaitu cukup umurnya sampai waktu ataupun tempoh awak baligh. Kalau lelaki, kebiasaannya pada umur dia, tempoh dia baligh adalah 15 tahun. Tetapi kalau sebelum tu dia dah keluar air mani, maka dia dah baligh. Itu menandakan dia baligh. Untuk perempuan pula, bila dia dah baligh adalah bila dia dah keluar darah haid. Kebiasaannya paling awal perempuan akan keluar darah haid, umur dia ialah 9 tahun. 9 tahun darjah berapa? Darjah 3. Macam tu. Kalau lelaki, kalau dia tak keluar air mani lagi, dia akan sehingga umur 15 tahun. Tingkatan 3. Bila tingkatan 3, dia tak keluar air mani lagi. Tetapi dia dah dikategorikan sebagai baligh. Macam tu. Okay, yang kedua, maka bila dia baligh, maka bila kita baligh, kita wajib menunaikan solat. Bila tak menunaikan solat, hukumnya adalah berdosa. Dan yang ketiga adalah berakal. Jadi awak kata, adik awak tadi tu, maknanya adik saya ni tak perlu solat lah Ustaz. Sebab dia belum baligh, dia belum berakal. Tak payahlah dia solat. Kita tengok kepada hadis Nabi. Hadis Nabi dah perintahkan. Nabi kata apa sabda Nabi? Perintahkanlah anak-anak kamu untuk solat pada umur dia berapa? Umur dia 7 tahun. Dan pukullah dia jika dia meninggalkan solat pada umur dia berapa? Umur dia 10 tahun. Dan asingkanlah tempat tidurnya, iaitu lelaki dan perempuan. Maka Nabi kata apa? Nabi suruh kita ni ajar anak-anak kita. Awak-awak ni semua belajar solat pada umur berapa? 7 tahun. Dan bila awak tak solat, tak nak tunaikan solat, pukul pada umur berapa? 10 tahun. Pukul ni bukan pukul untuk mencederakan, pukul ni bukan pukul untuk menyeksakan, tetapi pukul ni adalah untuk apa? Untuk bagi awak gerun. Untuk bagi tahu awak bahawa solat ini wajib. Solat ini wajib untuk ditunaikan. Bila tak tunaikan, berdosa. Sebab itulah Nabi suruh pukul, dan pukul tu bukan pukul yang menyiksa atau mencederakan. Pukul itu adalah pukul yang mendidik. Okay, kemudian berakal. Berakal ni apa? Dah boleh fikir. Macam awak dah boleh fikir mana baik, mana buruk. Awak dah boleh fikir mana yang bagus untuk diri awak, mana yang tak bagus untuk diri awak. Semua tu awak dah boleh fikir. Kemudian yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Ini adalah untuk siapa? Untuk perempuan. Lelaki tak ada darah haid ya. Lelaki juga tak ada darah nifas. Maka perempuan bila suci daripada haid dan nifas, dia wajib solat. Biasa kadang-kadang yang awak tengoklah mak awak ataupun kakak awak ke, bila dia datang darah haid, maka dia tak solat. Awak jangan marah dia. Kenapa tak solat? Kenapa tak solat? Tetapi sebab apa? Sebab dia diberi special, istimewa sedikit. Iaitu bila dia tidak berada dalam keadaan suci, ini dia ada keluar darah haid, maka dia tak wajib solat.
Bila dia dah suci daripada darah haid, darah nifas, maka dia wajib solat. Okay. Kemudian yang kelima adalah sejahtera panca indera. Sejahtera panca indera ni maksudnya apa? Lengkap tubuh badan, tak ada cacat cela. Sejahtera panca indera ni apa? Panca indera ni adalah kita punya mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh bercakap, apa lagi panca indera? Macam-macam lagi panca indera. Okey, kemudian jadinya bila kita sejahtera panca indera, cukup semuanya, tak ada cacat cela, maka kita wajib solat. Nah, Ustaz nak tanya, kalau orang tu buta, kalau orang tu pekak, dia wajib solat ke tak? Jawapannya, dia tak wajib solat. Sebab apa? Sebab andai kata dia buta. Jadi, kalau dia berusaha untuk solat, Alhamdulillah bagus. Tetapi ke atasnya tak wajib untuk solat. Maksudnya apa? Ialah orang buta. Macam mana dia nak tentukan arah kiblat? Contohnya, kalau dia ada panduan, dia ada orang yang jaga. Maka orang tu boleh tolong dia, boleh bantu dia, boleh bimbing dia. Tapi kalau dia ni hidup yang sorang-sorang, lepas tu dia memang tempat ni pun tempat terpencil, maka dia tak boleh nak cari benda-benda, contohnya arah kiblat, tempat yang bersih, dia tak tahu tempat tu ada najis ke tidak. Itu yang disebabkan dia tidak wajib untuk solat. Tapi kalau tak silap Ustaz lah, sejahtera panca indera ni ketika masih dia lahir, macam contoh dia lahir dia dah macam ni, dia dah ada cacat, dia tak boleh melihat, dia buta, dia pekak, macam tu. Kalau tak silap Ustaz, kalau dia disebabkan aksiden, maka dia masih lagi wajib solat. Okay, yang ke-16 kali adalah sampai seru. Sampai seru ni macam mana? Contohnya lah, orang itu duduk dekat pelusuk hutan. Duduk dekat, memang jauh sangat daripada orang ramai. Lepas tu, dia duduk. Tapi sekarang ni, susah lah nak cari macam tu. Rasanya semua orang dah tahu dah apa itu Islam. Ini kalau contohnya dia duduk kat pelusuk hutan, dia duduk kat tinggi bukit, tinggi gunung, tak ada orang kat situ, dia duduk seorang. Lepas tu dia lahir dekat situ. Jadi dia tak tahu apa-apa. Maka tak sampailah seruan tu dekat dia. Jadi dia tak tahu apa-apa, dia tak tahu apa itu Islam. Dia tak tahu apa-apa maklumat tentang agama Islam. Maka dia tak wajib solat sebab dia tak tahu. Tapi sekarang ni Ustaz rasa ialah Islam di seluruh dunia dah disebarkan. Maka insya-Allah lah semua tempat pun dah tahu, dah kenal dah. Kalau dia tak faham Islam pun dia dah tahu apa itu Islam, apa tu agama Islam sedikit sebanyak. Okey. Seterusnya, Ustaz stop sekejap. Okey, tadi jadi dah habis tentang pelajaran iaitu syarat sah solat. Allah, Ustaz lupa nak ni terangkan dekat awak. Sekejap Oh, tak boleh buat ya. Jadi ni sekejap. Kita balik. Susah juga kan. Okey, kita sambung balik. Tadi Ustaz terlupa. Sebenarnya Ustaz nak suruh awak hafal syarat-syarat wajib solat ni. Syarat wajib solat ni ada 6. Jadi macam mana kita cara nak hafal? Ustaz ada lagu untuk awak. Cara nak ingat, cuba kita nyanyi lagu ni sama-sama. Cuba Islam balik berakal suci daripada haid dan nifas. Sejahtera panca indera sampai seru syarat wajib solat. Ustaz keluarkan pensel Ustaz kejap. Kita nyanyi, Ustaz tandakan dekat pensel. Okey. 1, 2, 3. Nyanyi sama-sama. Islam balik berakal suci daripada haid dan nifas. Sejahtera panca indera sampai seru syarat wajib solat. Jadi kita nyanyi lagi sekali. Cuba lagi sekali. Kali ni sama-sama. Okey, sedia. Sedia, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3.
Islam balik berakal suci daripada haid dan nifas, sejahtera panca indera sampai seluruh syarat wajib solat. Jadi tugasan awak nanti, awak kena rakam nyanyian awak ni, Islam balik berakal suci semua, kemudian hantar personal WhatsApp dekat Ustaz. Rakam-rakam suara pun tak apa. Tapi kalau awak nak rakam video awak, pakai baju sekolah ke apa-apa ke, awak nak rakam dalam bentuk video pun boleh. Hantar kepada Ustaz dan Ustaz nak tengok. Okay, tak apalah. Kali ni kita buat video ni lama sikit. Video ni mungkin berdurasi lebih kurang 1 jam ataupun 50 minit lah macam tu. Sebab 30 minit tak cukup lah. Okey, jadinya kita akan pergi kepada mata pelajaran Jawi pula. Dan ini hari ni kita nak belajar hukum bacaan Darlum. Hukum Darlum. Yang lepas Ustaz ada bagi latihan dekat awak. Macam mana nak eja dada, macam mana nak eja cara, macam mana nak eja sawa, macam mana nak eja nganga. Sebenarnya kalau awak nak tahu nak eja tu ada formula dia. Ada dia. Okay, jadinya sebelum kita habis ni, apa ni? Okay dah. Okay, sebelum kita dah nyanyi, kita nyanyi lagi sekali. Untuk nak awak ingat balik macam mana nyanyinya. Sebab ni saya Ustaz rakam kali kedua. Rakam lagi sekali sebab tadi dah habis tamat tempoh dah. Okay, jadinya mari kita sama nyanyi lagi sekali. Ustaz keluarkan pen Ustaz. Ustaz. Okay, kita pakai warna biru ni. Okay. 1, 2, 3. Islam balik berakal suci daripada haid dan nifas, sejahtera panca indera sampai seluruh syarat wajib solat. Okey, jadinya nanti awak rakam, kemudian hantar kepada Ustaz. Okey? Jadi itu tugasan yang pertama awak. Nanti ada tugasan lagi ni, ada latihan macam mana kita nak buat ni. Nanti Ustaz terangkan tugasan tu. Tapi tugasan ni adalah rakam sama ada suara ataupun video, kemudian hantar pada Ustaz. Okay, Ustaz pause sekejap. Kemudian ni Ustaz nak tambah. Tadi ini, yang berakal ini tadi ni adalah, sebab Ustaz dah dengar balik lah. Jadi yang berakal tadi ni, tadi Ustaz kata kita tahu mana baik, mana buruk. Ya, betul. Kemudian berakal ni juga bermaksud kita ni waras. Kita boleh berfikir. Maksudnya berakal ni tak maksudnya bukan gila. Bukan orang gila. Kalau orang gila, dia tak dapat berfikir dengan waras. Sebab tu kalau awak tengok orang gila ni, kadang-kadang kita tengok dia tak betul. Kadang dia pergi tempat yang kotor. Kadang-kadang dia buat perkara yang macam, dia ni gila lah. Yelah orang gila. Dia buat sesuatu perkara yang dia tak tahu benda tu bahaya ke tak, buruk ke baik, kotor ke bersih. Itulah maksud berakal. Maksudnya dia boleh berfikir. Dia waras. Bukan orang yang gila. Kalau orang gila, dia tidak wajib solat. Tapi kalau dia berakal, dia boleh fikir. Mana baik, mana buruk, bahaya tak bahaya, tahu najis, tahu kotor, tahu suci macam mana. Semua tu maka dia wajib solat. Kemudian yang kedua Ustaz nak tambah lagi, sejahtera panca indera ni dia betul. Iaitu sejahtera panca indera wajib dia solat. Tetapi kalau dia tak sejahtera panca indera, contohnya dia cacat dari segi mata dia buta, dari segi telinga dia pekak, dari segi mulut dia bisu. Maka tetapi dia cacat itu adalah pada sebelum dia mumaiz. Mumaiz ni apa? Mumaiz ni dia tahu mana baik mana buruk. Masa waktu kecil-kecil, kalau awak tengok, kadang-kadang waktu kecil-kecil, adik-adik awak ni dia tahu mana baik mana buruk. Kadang-kadang dia pergi panjat robot, panjat almari. Sebab apa? Dia tak tahu rupanya benda tu bahaya. Kadang dia pergi panjat meja, lepas tu dia jatuh. Dia nangis. Mak ayah awak pula marah dia. Marah bukan apa, marah sebab benda tu bahaya. Tapi dia tak tahu.
benda tu bahaya ke tidak, sebab dia belum memayis, dia tak tahu lagi. Kemudian dia tak tahu benda ni kotor ke, benda ni bersih ke. Kadang-kadang dia jenis yang apa-apa benda mesti dia nak masuk kat dalam mulut. Mainan lah, apalah. Padahal benda tu kan bahaya, benda tu kan kotor, tapi dia tak tahu. Itu maksud memayis. Jadinya, dia cacat ataupun dia tak sejahtera panca indera ni sebelum dia keadaan memayis. Bila dia dah mana keadaan selepas memayis, dia tak dikira. Maka kalau dia cacat ataupun dia tak sejahtera pada keadaan sebelum dia memayis, maka dia tak wajib solat. Waktu kecil-kecil lagi macam tu. Okey. Alhamdulillah, dah habis dah tentang ibadat. Kita dah belajar, baru sahaja belajar tentang syarat sah solat. Syarat wajib solat. Salah. Okey, kemudian hari ini kita nak tengok iaitu untuk mata pelajaran Jawi. Hari ini kita nak tengok untuk mata pelajaran Jawi. Hari ini kita nak belajar yang latihan awak dah buat minggu lepas. Minggu lepas sebenarnya awak dah buat masa KTPR yang pertama tu. Awak dah buat iaitu ejaan. Ustaz suruh awak eja dada. Ustaz suruh awak eja cara. Eja sawa. Eja nganga. Belanga. Kenapa Ustaz suruh eja tu? Sebenarnya eja dalam Jawi ni bukan main eja sahaja. Sebenarnya eja dalam Jawi ni dia ada formula dia. Formula ni maksudnya macam mana, dia ada macam mana cara kita nak eja dengan betul. Kadang-kadang kita main eja, rupanya salah. Kenapa salah? Sebab Jawi ni nak eja ada cara dia. Contoh yang sekarang ni kita nak belajar adalah hukum darlum. Darlum ini apa? Awak rasa darlum ni apa? Darlum ni bukan benda, darlum ni bukan haiwan, bukan makanan. Darlum ini sebenarnya adalah singkatan daripada dal, huruf dal, ra, lam, waw dan nga. Ada berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Ada 5 huruf darlum. Kenapa ada huruf 5 darlum ni? Kita tengok kenapa ada 5 huruf darlum ni. Apa tujuan dia? Okey, yang pertama, awak tengok dekat Ustaz tunjuk. Yang pertama, tadi adalah huruf dal. Tengok tu lah ni. Ada huruf ra, ada huruf lam, ada huruf waw, ada huruf nga. Jadinya, kalau kita nak eja, sama ada hujung ini nak diletakkan alif ke tidak. Ini berlaku pada sebutan ataupun perkataan yang ada suku kata terbuka A. Contohnya, da, cantik tulisan saya. Kemudian, cara. Contohnya lagi, wa. Kalau awak tengok, Ustaz pakai warna lain. Kalau awak tengok, belakang hujungnya ada A. Ada A. Sawa, ada A. Jadi, suku kata terbuka. Macam tu. Jadinya, kita eja dalam bahasa Melayu, contohnya, kita nak eja sawa. Kenapa kita kena ada alif? Kenapa kita nak eja Sarah? Kenapa ada alif kat hujung? Ketawa. Kenapa ada alif? Nada. Kenapa ada alif? Boleh tak kita eja tak ada alif? Inilah hukum darlum. Hukum darlum ni, bila hujung perkataan awak ini A, tetapi huruf sebelum dia itu adalah dal, adalah ra, adalah lam, adalah, ini Ustaz tukar color adalah waw, adalah nga, adalah dal sama, adalah ra sama, waw dan nga. Ada 5 huruf, da, ra, lam, waw, nga. Bila perkataan tu sebelum akhir dia adalah huruf ni, dan ra, lam, waw dan nga,
maka hujung dia mestilah ada alif. Mesti ada alif. Dada, cara, kepala, ketawa, kena ada alif. Nga, ada huruf nga kan kat sini. Dalam ni ada nga tak? Ada, inilah nga. Jadi dia ada nga kat sini sebelum hujung, maka hujung ni kena ada alif. Tak bolehlah kita eja nga macam ni. Nga. Salah. Kena ada alif kat hujung ni. Sebab apa? Sebab dia dikategorikan sebagai hukum darlum. Dal, ra, lam, waw, nga. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya. Kenapa Ustaz nak soal? Dekat hujung ini dia tak ada alif. Kenapa dia tak eja saya ni, dia tak eja macam ni? Sin alif, ya, salah. Pada balik, sekejap Okey, pada balik. Kenapa dia tak eja sin alif, ya, alif? Sebab huruf yang sebelum hujung ni adalah, huruf di hujung lah senang cakap. Huruf di hujung ini adalah ya. Walaupun ia suku kata terbuka. Ya. Memang betul suku kata terbuka betul. Tetapi huruf sebelum ni adalah ya. Maka tak perlu tambah alif. Tak payah. Tak payah tambah alif. Ejaan dia mestilah ya sahaja. Alif ni pada ni salah. Tanya, kenapa dia tak eja? Okay, contoh biasa baca lah. Baca awak akan eja ba alif, ca alif. Ini ejaan yang salah. Yang betul ni adalah ini. Baca. Lama. Kan ada alif. Lam alif mim alif salah. Lam alif mim. Lama. Mana. Mim alif nun. Sebab apa? Sebab ni huruf nun. Kat sini ada huruf nun tak? Tak ada. Kat sini ada dal, ra, lam, waw, nga. Ini huruf sin. Maka tak perlu tambah alif. Ni huruf ca. Ni huruf mim. Ni huruf nya. Ada tak kat sini? Tak ada. Maka hujung dia tak perlu dieja dengan ada tambahan alif. Okey. Jadinya sekarang ini kita akan pergi kepada latihan. Latihan ni Ustaz akan bagi dalam bentuk PDF. Ustaz akan bagi dekat dalam WhatsApp. Jadi sama ada awak boleh print ataupun awak boleh print latihan ni ataupun awak boleh salin balik soalan dia. Salin balik soalan, kemudian tulis jawapan dekat dalam buku tulis. Gunakan satu buku tulis sahaja untuk PDPR ni. Kemudian gunakan satu buku tulis. Campur-campur pun tak apa. Contohnya yang lepas kan awak dah buat ibadat atau awak buat jawi. So hari ni awak nak buat ibadat dengan jawi lagi kan. Pakai yang sama sahaja. Sebab apa? Sebab awak kan belum beli buku lagi. Gunakan apa yang dah ada sahaja. Tak perlu nak beli baru ke. Tapi kalau nak beli baru, terpulang pada awak. Ini cuma Ustaz nak memudahkan ibu ayah, memudahkan awak. Contoh. So, kita pergi dekat latihan ni. Ustaz akan terangkan latihan ni. Okey, jadi ini adalah latihannya. Okey, keluarkan pen Ustaz. Okey, Ustaz akan terangkan macam mana nak buat latihan ini. Kita gunakan warna merah lah. Okey, warna merah. Yang pertama sekali soalan dia apa? Soalan dia tentang ibadat. Ibadat kita dah belajar tadi. Kemudian kita dah ingat semula apa yang kita dah belajar minggu lepas. Iaitu zuhur. Disuruh apa? Tuliskan pengertian bagi waktu di bawah. Yang pertama adalah waktu zuhur. Waktu zuhur ni apa? Awak tulis jawapan awak apa semua ni. Tulislah. Contohnya waktu zuhur ni maksudnya apa? Apabila matahari berada dekat atas kepala kita. Ataupun matahari tegak berada dekat atas kita. Maka, tak, salah. Itu waktu tengah hari. Waktu zuhur adalah apabila matahari berada gelincir. Matahari tergelincir.
Kedudukan dia adalah tergelincir. Maka panjang bayang-bayang kita. Allah, kejap saya tengok. Siapa tak apa. Tapi apa yang kefahamannya adalah panjang bayang-bayang kita akan lebih panjang, akan memanjang. Jadi kita tengok waktunya bermula apabila gelincir matahari dan berakhir apabila bayang-bayang sesuatu benda itu sama panjang dengannya. Maksudnya matahari dah gelincir, lepas tu bayang-bayang tu dah memanjang, tapi dah mula memanjang, kemudian waktu zuhur tu habis, apabila bayang-bayang tu sama panjang dengan apa yang diukur, alat pengukur. Contohnya kalau kayu, kalau orang-orang, macam tu. Asar ini kita dah tengok tadi, awak tulis jawapan dia apa. Ustaz pergi sekali lalu je lah. Sekali lalu, dia cepat sikit. Okay, kemudian kita pergi dekat ketiga ni. Ada lagi. Okey, sini. Kita pergi dekat sini. Sini adalah Ustaz pakai meja senang. Sini adalah waktu maghrib. Apa tu waktu maghrib? Tulis dekat sini. Apa tadi dia punya kata kunci dia? Saga merah ataupun merah saga. Jadinya apabila langit bertukar warna ke arah saga merah atau merah saga, dan ketika matahari terbenam, maka itulah waktu maghrib. Kemudian yang kedua, sila rakamkan nyanyian lagu syarat sah solat dan hantar kepada guru. Ini apa dia ni tadi yang kita nyanyi sama-sama tadi. Islam hadir berakal suci daripada haid dan nifas, sejahtera panca indera sampai seru syarat wajib solat. Inilah dia. Jadi Ustaz nak awak rakamkan, pakai audio pun tak apa. Kat WhatsApp tu kan ada voice kan, voice dekat situ pun tak apa. Lepas tu hantar dekat Ustaz. Okay, kemudian yang ketiga ni salin balik soalan, tuliskan 6 syarat sah solat. Dan yang ni tadi mesti dah dapat. Islam. Boleh dah ni tulisan Ustaz. Islam balik berakal suci daripada haid dan nifas, sejahtera panca indera sampai seru syarat wajib solat. Salah ni kan syarat sah. Ini syarat wajib. Salah ni. Okay. Kemudian pergi lagi ke bawah, kita ada jawi. Jawi ni kita kena tuliskan. Jadi kita dah belajar hukum darlum. Hukum darlum ni hanya untuk apa? Dal, ra, lam dan waw. Waw dan nga. Jadi itulah hukum darlum. 5 huruf ni. Dal, ra, lam, waw, nga. Allah. Boleh lagi. Nga. Inilah hukum darlum. 5 huruf ni. Jadi kalau awak tengok ladak, cuba je dulu. Lam alif, dal. Alamak, nak letak alif tak? Tengok kat sini, ada dal. Ada huruf dal. Maka dekat sini ejaan dia kena tambah alif. Kita pergi kat sebelah pula. Mata. Macam mana eja mata? Mim alif ma, ta. Alamak, ta. Kita letak titik dulu. Ta. Ada ta tak dekat sini? Tak ada. Maka ini hanya ta sahaja. Tak perlu tambah alif. Buat ini. Cuba. Salah tak apa, kita belajar. Kemudian hantar dekat personal WhatsApp Ustaz. Jangan hantar kat grup. Takut nanti kalau orang nak baca tu, dia dah bertimbun mesej ni. Kemudian last sekali adalah tentang hafazan. Hafazan dia adalah bacakan bacaan surah Al-Insyiqaq ayat 1 hingga 5 dan hantar kepada guru. Nanti sebelum nak habis kelas ni, kita akan baca sedikit surah Al-Insyiqaq, kemudian baru kita habis kelas. Kemudian Ustaz nak awak hafaz surah Al-Insyiqaq ni ayat 1 hingga 5 sahaja. Kalau awak tak ada kitab hafazan, tak apa. Awak boleh guna apa? Awak boleh guna Al-Quran. Kat rumah mesti ada Al-Quran. Ambil wuduk, ambil semayang. Setiap kali lepas solat, baca 1 hingga 5 surah Al-Insyiqaq. 1 hingga 5 surah Al-Insyiqaq. Baca banyak-banyak kali. Bukan baca 1 hingga 5 sering juga. Maknanya baca ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap lagi kita baca sama-sama.
Okay, muka surat berapa? Muka surat 589. Okay. InsyaAllah nanti kelas akan datang, Ustaz nak tengok ataupun mungkin minggu depan Ustaz nak tengok apa progres, apa awak punya perkembangan hafazan ni. Okay, InsyaAllah itu sampai sini. Okay, berbalik pada slide yang ini. Kalau awak tengok, ini adalah untuk bahagian hafazan. Hafazan, awak kena hafaz surah Al-Insyiqaq. Ayatnya adalah ayat 1 hingga 5 sahaja. Tak banyak pun. 1 hingga 5. Cubalah awak hafaz satu hari satu ayat. Esoknya satu ayat lagi, satu ayat lagi, satu ayat lagi. 5 hari awak dah boleh hafaz 5 ayat. Awak ulang banyak kali. Contohnya satu ayat satu hari kan. Awak ulanglah paling kurang 20 kali. 20 kali. Ulang je. Kalau tak cukup, awak rasa tak ingat lagi. Yang pertama, idza sama'u syaqqat. Ulang banyak kali. Cuba mula ulang 20 kali. Kalau awak rasa tak ingat lagi, ulanglah lagi sekali, banyak lagi sampailah awak ingat. Ayat ni pendek je. Idza sama'u syaqqat. Itu sahaja. Itu untuk ayat yang pertama lah. Esoknya ayat kedua pula. Esoknya lagi ayat ketiga. 5 ayat sahaja. Muka surat berapa? Muka surat 589 dekat dalam Al-Quran. Okay, kita akan baca sama-sama surahnya. Okay, kalau awak tengok, ini adalah surahnya. Ayat 1 sampai ayat 5. Sampai sini sahaja. Tak banyak pun. Okay, tak apa. Okay, mari kita baca sama-sama. Macam ni. Ustaz akan baca sampai 1 hingga 5. Bila Ustaz baca ayat pertama, awak stopkan video ni, awak baca. Ikut. Kemudian dah habis, awak start balik, mula balik video ni. Kemudian Ustaz dah baca ayat kedua, awak stop. Awak pula baca. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Okay, lagi sekali kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. صدق الله العظيم. Ingat ayat 1 hingga 5, cuba hafazkan. Alhamdulillah, maka selesailah untuk latihan tadi. Kemudian selesai untuk hafazan. Kemudian habislah kelas PBPR kita yang kedua. Kita tutup kelas kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Tanda tangan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, habis. InsyaAllah jangan lupa buat latihan. Kita jumpa pada kelas yang akan datang pada hari Khamis ni, insyaAllah.
InsyaAllah kita jumpa akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.